Kajam tentu ya. Dia kata semalam kabar terima kasih. Tunggu sekali. Belum itu masuk. Dia ambil top tank, pajak orang yang baik. Telefon ada juga. Ada tu. Dia kata 650 dah. Ayam cik tu ada. Siapa
Saya banyak di kota-kota baru ya. Kali ini foto pun ada di juga. Hanya di akhir kali ditanya juga aku di mana sih? Kira Tok Ulu kan? Tok Ulu je besar. Tunggu ni bentar. Dia datang ni kan kalau buat kalau dia sini ayah dia mengajar saya. Kok kosongan lagi tu yang mic tu sini. Kok
Kita jual hijau. Kalau kelas 2 yang pertama. Ano, masa tak mari. Oh, kalau main rugby ini bagus nih, boleh training rugby. Dekat satu. Itulah kue. Pagi ke. Mana? InsyaAllah boleh. Dalaman yang melibatkan saksi yang sila ano ya gawa oke
Oh, apa itu betul-betul sekali? Belum itu masuk. Dia ambil top tank, pajak orang yang baik. Itu telefon ada juga. Ada tu. Dia kata 650 kan. Kecil tu ada. Di akhir kali ditanya juga aku di mana sih?
Ya. Kereta cikgu lah. Ingat ada kau bodoh masuk kau ni? Tak ada kalau tak suruh. Tak ada betul. Memang tak ada kalau tak suruh kak. Kita berarti kau pakai tak hari. Tengok polis berderu kau tak hari. Mau kau penjahat pula kau tak hari. Mau kau kelah bakal wali mana ada ni? Tak ada. Kamu tengok tadi, alhamdulillah. Balik lagi ni. Bagus pakai baju.
Kompak bagus lah. Oke, umpat. Anak lelaki Emo, Ketua Jabatan Pendidikan Wilayah dan Keselamatan Komisi IDK Kelantan, diiringi oleh Yang Berbesar Encik Kamal Zaman bin Hasan
Seterusnya, Majlis mempersilakan Saudara Absyar Akil bin Yusri Huzaimi untuk mengetuai bacaan Ikrar Rukun Negara. Dipersilakan. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi budayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Angkat tangan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusidaan. Turun tangan. Tirai majlis kita pada hari ini dimulakan dengan bacaan doa bagi memohon rahmat daripada Yang Maha Esa. Oleh itu, majlis mempersilakan Saudara Nikdania Hakimi bin Abdullah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dalam majlis penuh keberkatan ini, kami menandakan penuh kesyukuran memohon pengharapan dan keredaan-Mu ya Allah. Semoga majlis lancar juga saksian pemakin pembentukan keramah sana peringkat negeri Kelantan dahulu 023 bertempat di SMK Datuk Mahmud Perkeraja 1 ini menjadi wadah untuk memartabatkan perpaduan dalam kalangan warga pendidikan, bahkan strategi polisian yang Malaysia dan juga masyarakat peserta. Ya Qawmi, Ya Hakim, Ya Aziz, Ya Jabbar, kami memohon dari-Mu ya Allah, kurniakan kepada kami kesamaan hati, emosi, cerita dan tindakan dalam melaksanakan amanah yang besar dan tanggung jawab yang diberikan Panglima. Semoga dengan itu kami mampu menampal kesemenangan bagi menaungi dunia pendidikan, mengangkat martabat kaum insan melalui pembentukan sanksian, adab dan integriti yang menjadi tonggak ketuhanan dan ketemanan ke alam Malaysia padanya. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووفق اللهم رابطتها وأتم وجهها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يقبل واشرح صدورها بقول الإيمان بك
Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasih-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwahmu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan hati, tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkanlah dengan iman. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, perkenankanlah doa kami Ya Allah, agar segala usaha yang kami lakukan selama ini mampu membawa citra yang besar dan murni, mengangkat martabat dan menjulang tinggi dunia pendidikan yang kami cintai. Jadikan keikhlasan niat kami sentiasa dijaga dan terpelihara di hati. Walaupun kami tahu Ya Allah, banyak perkara memegang besar, dilingkari ujian dan diserbuhi nikmat. Semoga kesukaan kami beroleh barakah, sepanjang hidup dipandu hidayah. Semoga semangat kerjasama yang kami tunjukkan menambah mawaddah, disuntik rahmah, menambahkan kasih sayang, mendinginkan amarah, kalbu yang suci mengembalikan fitrah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Pak Umar. Amin, amin ya rabbal alamin. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Nidanian Hakimi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Paduka tampil beraksi menyantun seni budaya negara, silat warisan penyambung tradisi, mengalu kedatangan menceria acara. Warga Dewan yang dihormati, pentas anugerah pada hari ini kita bukakan dengan persembahan silat tari sebagai tanda alu-aluan kerawian. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Berbicara bagi persembahan siang tadi dipersembahkan oleh Pesilat Sekolah di bawah pimpinan Ustazah Nuraini binti Hasan. Dengan bismillah majlis dibuka. Memohon izin acara dikendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Assistant Commissioner of Police Tuan Nik Anak Lelaki Emon, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kelantan. Yang dihormati Superintendent Muhammad Hamizi bin Abdullah, Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kelantan. Yang berusaha Encik Kamal Zaman bin Hasan, Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Murid JPN Kelantan. Yang dihormati Superintendent Muhammad Haki bin Hasbullah, Ketua Polis Daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah. Yang berusaha Encik Muhammad Zaidi bin Muhammad Zain, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid PPD Tanah Merah. Yang berusaha Tuan Haji Mazlan bin Ishaq, Tuan Pengetua SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Yang dihormati barisan pegawai-pegawai PPRM dari Ibu Pejabat Polis Negeri Kelantan dan Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah. Yang berusaha barisan pegawai dari Pejabat Pendidikan Negeri Kelantan, Wakil Majlis Pengetua Sekolah Menengah, Wakil Persatuan Guru Besar, Wakil Yayasan Pencegahan Jenayah NCPF, Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIPG, Wakil Penglibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIPKS, wakil-wakil NGO, barisan pentadbir dan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Paduka Raja 1 serta para pelajar Paduka Sumpah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis pelancaran Duta Saksiah Pembangkit Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Negeri Kelantan pada hari yang bermakna ini. Bagi pihak majlis, kami mengawalkan kehadiran tetamu-tetamu hormat dan kalangan penghargaan didikan atas kesudian hadir menyempurnakan majlis pada pagi ini. Hadirin sekalian, majlis pelancaran Duta Saksiah Pembangkit Pembentukan Karakter Karamah Insaniah merupakan majlis pelantikan murid sebagai duta saksiah untuk memberikan gagasan objek yang lebih jelas mengenai hal tujuh saksiah murid, khususnya dalam mengeluarkan garis panduan salah satu seksual dan garis panduan salah bully di
Kementerian Pendidikan Malaysia. Pemilihan duta sahaja ini secara tidak langsung mengangkat martabat murid sebagai duta yang merupakan pemegang paruh pembesar pembentukan sahaja murid di sekolah selain guru, pejabat pendidikan daerah dan jabatan pendidikan negeri. Untuk makluman semua, penganjuran majlis ini adalah di bawah kelolaan bahagian pengurusan sekolah raya Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia khusus untuk menangani salah satu disiplin dan membentuk kerumah insana melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti murid. Semoga usaha kami ini akan mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan harmoni serta dapat merealisasikan hasrat murni untuk membentuk kemenjadian insan seseorang murid. Tenun kelarai hiasan indah, tepian papan di pucuk sedar, pembuka tirai di hulur sudah, bersada ucapan kini permohonan. Bagi memulakan acara yang niat gemilang, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Kamal Zaman bin Hasan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid JPN Kelantan untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Assistant Commissioner of Police Tuan Mik Anak Lagi Umar, Ketua Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kelantan, yang dihormati Superintendent Muhammad Hamizi bin Abdullah, Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kelantan, yang dihormati Superintendent Muhammad Haji bin Masrullah, Ketua Polis Daerah, Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah, yang berusaha Encik Muhammad Zaidi bin Muhammad Zain, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid PPD Tanah Merah, yang berusaha Tuan Haji Mazlan bin Ishaq, Tuan Pengetua SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1, yang dihormati barisan pegawai-pegawai PDRM dari Ibu Pejabat Polis Negeri Kelantan dan Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah, yang berusaha barisan pegawai dari Pejabat Pendidikan Negeri Kelantan, Wakil Majlis Pengetua Sekolah Menengah, Wakil Persatuan Guru Besar, Wakil Yayasan Pencegahan Jenayah MCPF, Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIPG, Wakil Penglibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIPKS, Wakil-wakil NGO, Barisan Pentadbir, guru-guru SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat berhimpun di Dewan Terbuka SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Mudah-mudahan perhimpunan dan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin Tuan Mik untuk saya bacakan, saya terucap ini. Saya nak bacakan teks ucapan Menteri Pendidikan Malaysia sempena Majlis Pelancaran Duta Sasiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah Peringkat Negeri Kelantan tahun 2023. Mohon izin Tuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam Malaysia Madani. Hadirin yang dihormati, syukur alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya kita semua dapat hadir dalam perhimpunan bersempena dengan pelancaran Duta Sasiah pemangkin pembentukan karakter karamah insaniah peringkat Negeri Kelantan tahun 2023. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited menangani isu disiplin khususnya yang berkaitan dengan nilai adab dan sasiah. Justru KPM telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan surat pekeliling iktisas, surat siaran dan surat arahan serta garis panduan pengurusan salah laku buli dan salah laku seksual di institusi pendidikan sebagai panduan dalam menangani secara lebih komprehensif dan sistematik. Syukur alhamdulillah buku garis panduan ini telah dilancarkan pada 22 September 2023. Teras kedua dalam 7 teras nadi keunggulan KPM menekankan aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Kita harus berusaha bagi mencapai hasrat ini dengan berpegang teguh kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menuntut agar perhatian penuh diberikan secara berterusan kepada murid dalam membentuk karakter yang harmonis. Murid yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelektual. KPM juga mengharapkan melalui kerangka anak yang baik lagi cerdik ABC yang menjadi slogan KPM dapat membentuk karakter murid yang baik, beradab, cerdik sebagaimana dihasratkan. Hal ini penting bagi memastikan anak-anak hari ini benar-benar memenuhi aspirasi negara yang akhirnya dapat mewujudkan suasana harmonis dalam masyarakat dan negara. Jika anak-anak telah dibentuk dengan nilai karamah insaniah, saya yakin dan percaya bahawa anak-anak yang berada di hadapan saya ini mampu berfikir dengan bijak dan jernih akal dalam membentuk dan menanam sifat-sifat yang mulia dan terpuji serta mampu membangunkan potensi diri melalui minda, jiwa dan jasmani yang sehat secara menyeluruh. Anak yang baik pastinya memberikan satu gambaran yang baik tentang diri mereka. Anak-anak yang cerdik, anak yang cerdik itu bagus, tetapi anak yang baik dan yang cerdik itu lebih bagus. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang saya sayang, dalam usaha menerapkan nilai karamah insaniah yang dapat melahirkan anak yang baik dan cerdik, KPM bekerjasama dengan pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk menangani permasalahan disiplin dan salah murid. Penglibatan PDRM melalui pegawai perhubungan sekolah atau PPS di semua sekolah merupakan satu intervensi dalam memastikan anak-anak kita tidak terjebak dengan salah laku atau pelanggaran disiplin dan perlakuan yang menyalahi undang-undang. Mendidik anak-anak dalam era moden yang penuh dengan cabaran, khususnya cabaran sosial dan teknologi, memerlukan warga guru memikirkan kaedah yang terbaik untuk menerapkan nilai karamah insaniah yang mencakupi kemahiran dalam pembangunan diri dan kemahiran interpersonal. Nilai-nilai seperti keberanian, ketabahan, kepimpinan, keterampilan, kemahiran berkomunikasi dan kesabaran menjadi nilai penting untuk membentuk kepribadian murid ABC. Justru KPM mengambil inisiatif dengan melantik Duta Sasiah yang terdiri daripada kalangan murid sendiri, yang sudah pastinya
lebih dekat dan mengenali antara satu sama lain sebagai usaha untuk membantu memberi kefahaman kepada rakan-rakan berkaitan kesan salah laku seperti bully dan salah laku seksual, sekaligus menjadi suri teladan yang tinggi nilai sasiahnya dan berkepribadian mulia. Oleh itu, saya amat berharap agar anak-anak semua bukan saja cemerlang akademiknya, malahan mempunyai jati diri dengan karakter yang baik dan menjadi contoh kepada rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang disayangi sekalian. Pembentukan sasiah yang baik dan moral, pembentukan sasiah yang baik dan moral diri yang tinggi sebenarnya bermula dari rumah dan diperkukuhkan lagi di sekolah oleh guru. Contoh teladan dan asuhan ibu bapa ditambah dengan didikan guru yang baik sudah pasti akan membentuk nilai-nilai sasiah yang tinggi. Contohnya, ibu bapa yang sentiasa menunjukkan teladan yang baik akan selalu mengingatkan anak-anak agar menghormati guru, rakan dan mereka yang lebih dewasa. Jika berjumpa dengan guru atau orang yang lebih dewasa, ucap salam dan tunduk sebagai tanda hormat. Ibu bapa dan guru juga perlu mengingatkan anak-anak agar sentiasa membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan dan tidak memandang rendah sesama rakan. Jika dijadikan sebagai suatu amanah, maka secara langsung nilai-nilai sasiah yang baik ini akan menjadi sebahagian daripada kebiasaan cara hidup anak-anak. Oleh itu, dalam membentuk kepribadian unggul karamah insaniah anak-anak ini, kerjasama secara bersepadu dan kolektif antara ibu bapa, guru, pemimpin sekolah dan masyarakat amatlah penting untuk membentuk karakter anak-anak yang baik lagi tinggi sasiahnya. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang dikasihi sekalian, peranan pemimpin murid sebagai duta atau ejen yang membantu sekolah dalam menangani isu salah laku seperti bully dan salah laku seksual patut dihargai dan diberi penghirapan. Diharapkan program ini dapat memberikan bimbingan dan kesedaran kepada murid-murid akan matlamat pendidikan negara ke arah kemenjadian murid. Pembentukan karakter adalah bersesuaian dengan norma masyarakat demi melahirkan generasi masa hadapan yang bukan sahaja cemerlang akademiknya, malahan cemerlang sasiahnya. Selain itu, program ini juga penting sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid tentang aspek peraturan, undang-undang serta hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Program ini juga merupakan medium bagi KPM dan PDRM menyebarluaskan kefahaman dan kesedaran tentang gejala salah laku yang boleh membawa kepada kesalahan jenayah jika tidak dibendung lebih awal. Akhir kata, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi objektif seperti yang disasarkan serta memberikan impak tinggi kepada murid-murid dengan adanya duta sasiah yang dilantik dalam usaha untuk membantas gejala salah laku disiplin di sekolah. Itu teks ucapan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Cuma secara ringkas saya tak nak ulas. Cuma secara ringkas saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan ingin mengucapkan juga terima kasih pada pihak PDRM khususnya pada hari ini yang dihormati Tuan Min dan juga seluruh anggota PDRM yang dapat hadir ke SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 bagi sama-sama kita nak merealisasikan Majlis Pelancaran Duta Sasiah Pemanggil Pembentukan Karakter Insaniah Peringkat Negeri Kelantan tahun 2023. Terima kasih dan tanya kepada Menteri Tanah Merah kerana sudi menjadi tuan rumah pada hari ini. Dan tidak lupakan teramat-amat setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 berserta dengan warga SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 kerana sudi dan sanggup menjadi tuan rumah pada hari ini. Mudah-mudahan majlis ini akan dapat rahmat dan
suri tarinya tadi, tak apa-apa boleh duduk, saya mengambil dari itu. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada perarakan daripada Bunga Mangga dan juga Kompak atas didikan dan bimbingan oleh guru lah, maka terbentuknya keistimewaan yang telah disalurkan kepada kita sebentar tadi. Alhamdulillah dan tidak lupa kepada wakil NTB dan MPSN yang sudah hadir jauh daripada Pasir Putih, sudah hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada PDRM yang mengadakan pameran di belakang sana, dan mudah-mudahan pada hari ini akan dapat manfaat kepada anak-anak di SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 ini. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan majlis kita ini tidak terhenti di sini saja, dan usaha untuk membentuk karakter insaniah dalam kalangan anak kita di seluruh negeri Kelantan khususnya, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengangkat setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Encik Kamaruzzaman bin Hassan atas titipan ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, mencoret warkah harus bijaksana. Akal sang penulis kita selami, madah bertingkah mohon dilaksana. Merasmikan majlis hadapnya kami, meneruskan acara majlis dengan penuh takzimnya. Mempersilakan yang dihormati Assistant Commissioner of Police Tuan Mit Anak Lelaki Emong, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kelantan, bagi menyampaikan ucapan seterusnya, merasmikan Majlis Pelancaran Duta Saksiap Pemakin Pembentukan Karakter Korama Insaniah Peringkat Negeri Kelantan dengan penuh takzimnya dipersilakan. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih pengacara majlis, puan dan tuan yang majlis. Terima kasih juga Ustaz yang baca doa pada kita tadi. Yang berusaha Encik Kamaruzzaman bin Hassan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, merangkap Wakil Pengarah Pendidikan Negeri Kelantan. Yang dihormati Sultan Muhammad Hakim bin Hasbullah, Ketua Polis Daerah Tanah Merah. Yang berusaha Encik Muhammad Zaidi bin Zain, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid PPD Tanah Merah. Yang berusaha Tuan Haji Mazlan Ishak, Tuan Ketua Sekolah Menengah Keperangan Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Seterusnya adalah timbalan saya, iaitu yang dihormati Sultan Muhammad Amizi bin Abdullah. Seterusnya para cikgu-cikgu, guru pakar, para PFBD, pimpinan PFBD, Sekolah Mahmud Paduka, NGO, itu Wakil Jasa Penjaga Jenayah TPN, Wakil Penglibatan Kelompok Komiti Tentang Staf PIPKS, sebenarnya wakil-wakil NGO, tuan-tuan polis daripada IPK dan juga IPD Tanah Merah yang hadir pada pagi ini. Saya diarahkan oleh Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki bin Commissioner of Police, Datuk Muhammad Zaki bin Haji Harun. Dia tidak dapat hadir pada pagi ini kerana terlibat dengan tugas rasmi di Kelompok. Jadi dia minta saya wakil. Oleh kerana pelajaran serentak satu Malaysia dan tag
daripada Ketua Polis Negara telah diberikan untuk pihak kami sampaikan pada hadirin pada pagi ini. Jadi saya akan baca teks dan ulasan apa semua tadi wakil pengarah dan kita, jadi saya akan terus pada teks ucapan. Salam sejahtera dan salam nasional. Setinggi kesyukuran kepada Tuhan, pelajaran Duta Sasyah Pemakin Dekan Kereta Karamah Bisaya Pilihan tanggal 2023 dapat disimpulkan pada tahun ini. Bahagian perusahaan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Polis Indonesia PNM mengajukan program pada hari secara serentak di seluruh negara. Program yang dahulu dikenali sebagai Majlis Permufakatan KPM dan PNM Jom ke Sekolah kini telah dijenangkan semula segera dengan konsep murid sebagai duta sasaran. Objektif program ini adalah untuk membentuk hala tuju sasyah di peringkat sekolah dengan melatih seorang murid di setiap sekolah sebagai duta sasyah dalam mengeluarkan garis panduan salam seksual dan buli di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah diletakkan pada 22 September 2023 yang lalu. Duta sasyah yang dilantik oleh pihak sekolah ini merupakan seorang pelajar yang memiliki ciri-ciri kepimpinan dan mempunyai pencapaian terbaik dari segi akademik, sasyah dan sosial, serta diyakini dapat menjadi role model kepada pelajar-pelajar lain. Memetik pesanan daripada Sena Ali. Jika kamu mahu melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Kata-kata ini jelas menggambarkan bahawa generasi muda merupakan pewaris kepada kepimpinan negara suatu hari nanti. Justru pembinaan generasi pelapis yang dari diri yang tinggi dan tegakkan agama yang hukum harus dipupuk bermula sejak awal usia. PNM menyadari bahawa ibu bapa yang dulu berhadapan dengan cabaran besar dalam mengawal tingkah laku dan juga jika dahulu pada pelajar terlibat dalam salah satu disiplin seperti konten sekolah, merokok, bergaduh, vandalisme dan buli. Namun pada masa kini ramai yang pelajar dikesan dan ditangkap atas kesalahan yang lebih serius. Justru saya berharap betul-betul sasyah yang dilatih oleh pihak sekolah dapat memainkan peranan sebagai pemantau atau pelaku pada sekolah, khususnya melalui penilaian pasti keterlibatan pada pelajar dalam kegiatan yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah serta undang-undang negara. Ingin saya kongsikan statistik tindakan indeks melibatkan pelajar sekolah di seluruh negara. Pada bulan Januari hingga September 2022, sebanyak 355 kes dengan 467 tangkapan telah direkodkan. Manakala pada tempoh masa yang sama pada tahun ini pula sebanyak 464 kes dengan 561 tangkapan telah dibuat oleh PNM. Ini menyebabkan peningkatan sebanyak 100 kes dengan penambahan tangkapan sebanyak 94 orang. Manakala statistik jenayah narkotik belum menunjukkan sebanyak 136 kes dengan 136 tangkapan telah dijatuhkan dari Januari hingga September 2022 berbanding 87 kes dan 80 tangkapan pada tempoh yang sama pada tahun ini.
Sungguh pun terdapat pengurangan dalam kes dan tangkapan yang dibuat pada tahun ini. Masih banyak ruang yang perlu diperbaiki. Pemantauan berurusan pada pelajar dan anak-anak muda perlu dilakukan supaya mereka tidak terjerumus ke kancah perniagaan kerana tidak dapat disangka lagi bahawa najis dadah adalah ibu kepada segala pelaku jenayah. PDAM amat prihatin tentang permasalahan sosial salaku dan jenayah dalam kalangan generasi muda, khususnya melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Atas rasa tanggungjawab yang tinggi, PDAM telah menempatkan pegawai pengurus sekolah PPS di semua sekolah di seluruh negara bagi menunjukkan komunikasi berpusat antara PDAM dengan pihak sekolah. Peranan dan fungsi PPS tidak hanya terlihat dengan hadir ke sekolah apabila diundang oleh pentadbir sekolah saja, tetapi juga mengumpul maklumat dari pihak sekolah untuk diambil tindakan sekiranya perlu. Di samping itu, PPS turut berperanan melakukan rodaan atau lawatan secara berjadual di kawasan sekolah serta memberikan ceramah berkaitan hal-hal kesempatan kepada warga sekolah. Menerusi mekanisme ini, hubungan akrab antara pihak sekolah dengan PPS yang dilatih menjadi semakin erat sekaligus wujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kemenjadian pada pelajar. Akhir kala, besar harapan saya agar jalinan kerjasama antara KPM dan PDAM dapat dikukuhkan lagi dengan melanjutkan pelajar sebagai duta sosial di sekolah masing-masing. Diharapkan juga para pelajar dapat menghindar diri daripada terbabit dalam sebarang perlakuan jenayah serta pelanggaran disiplin yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Kepada ibu bapa dan pihak sekolah pula, sentiasalah cakna kepada perkembangan semasa tren jenayah yang sentiasa berubah agar anak-anak serta para pelajar kita dapat tidak sekali dilibat sama ada sebagai pelaku atau menjadi mangsa jenayah. Sekian, terima kasih. Saya bagi pihak polis, APP dan juga pihak IPD jangan akan sabar tanya kepada pada pemimpin sekolah Datuk Mahmud Paduka Raja 1 dan berjaya mengadakan program ini Datuk dan terima kasih kerana kehadiran ramai dan juga mencapai hasrat yang ditindaki oleh pihak pimpinan daripada KPM dan KPM. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang dihormati SAC Tuan Nik Anak Lelaki Emong atas kesudian merasmikan majlis kita sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, iaitu penganugerahan Duta Sahsiah Peringkat Negeri Kelantan. Untuk itu, majlis mempersilakan Saudari Sharifah Syazwani binti Syed Abdul Hamid untuk berada di atas pentas utama. Segak bergaya putri jelita dimahkotakan dalam majlis meriah. Izinkan saya bacakan biodata didahului dengan lafaz bismillah.
titipan nama seindah empunya diri. Dilahirkan pada tanggal 6 Oktober 2009, anak kedua daripada 3 orang adik-beradik ini merupakan puteri kepada pasangan Encik Said Abdul Hamid bin Said Abdul Jalal dan Puan Nur Linatan binti Abdullah. Beliau yang mendapat pendidikan seawal usia 3 tahun di Tadika Tinitos dan Tadika Yukcheng, seorang yang sangat lincah dan ceria. Menginjak ke usia 7 tahun, beliau mula memetik ilmu di SJKC Yukcheng sehingga tamat sekolah rendah. Di sekolah ini, beliau mula menyertai pelbagai pertandingan yang telah membentuk keyakinan diri beliau untuk berhadapan dengan orang ramai. Jika ada pertandingan ko-akademik, terutamanya yang berbentuk pengucapan awam, nama Sharifah Syazwani pastinya menjadi sebutan ramai. Menginjak ke usia 13 tahun, Sharifah Syazwani melangkah ke alam pendidikan menengah di SMK Dato' Mahmud Paduka Raja 1. Berpegang kepada moto gigih berusaha walaupun penat lelah sentiasa terasa, kerana manjada-manjada wa manzara hasada. Sesiapa yang berusaha dia berjaya, sesiapa menuai padi dia mendapat hasilnya. Ikon pelajar ini sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam setiap bidang yang dicubunya. Buktinya, walaupun baru berusia 14 tahun, figura ini telah mengharumkan nama Paduka dalam bidang co-curriculum dengan beberapa siri kejayaan yang membanggakan. Antaranya, bagi tahun ini, Sharifah Syazwani telah diangkat sebagai Johan Pertandingan Syarahan sempena sambutan Hari Pengguna Kebangsaan peringkat daerah Tanah Merah, Johan Bicara Spontan Bahasa Melayu Kelab Doktor Muda peringkat daerah Tanah Merah, Johan Pidato Menengah Rendah dalam Karnival Bahasa Melayu peringkat Negeri Kelantan, pembahas terbaik dalam pertandingan Bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Menengah peringkat Negeri Kelantan, dan baru-baru ini beliau telah dinobatkan sebagai Johan Mimbar Dai Bahasa Mandarin kategori perempuan dalam Maharajan Adab dan Nilai peringkat kebangsaan bagi tahun 2023. Bukan itu sahaja, Sharifah Syazwani yang merupakan seorang pemimpin murid Paduka dianugerahkan karakter yang amat profesional dan matang ketika beraksi di pentas pengucapan awam. Insan yang boleh dikategorikan sebagai permata Paduka ini turut diakui guru mempunyai sifat kepimpinan dan jati diri yang boleh dicontohi oleh rakan dan taulan. Justru atas penilaian sepakat oleh para juri, majlis dengan sukacitanya menganugerahkan gelaran Duta Sahsiah peringkat Negeri Kelantan bagi tahun 2023 kepada Sharifah Syazwani binti Said Abdul Hamid. Untuk menyempurnakan acara pelantikan Duta Sahsiah Negeri Kelantan 2023, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Kamal Zaman bin Hassan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid JPN Kelantan, bagi mengiringi Yang Dihormati SAC Tuan Mit Anak Lelaki Emong, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kelantan untuk menyempurnakan acara. Dipersilakan. Dengan ini, sekali lagi diumumkan Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peringkat Negeri Kelantan bagi tahun 2023 dinobatkan kepada Saudari Sharifah Syazwani binti Said Abdul Hamid. Dipersilakan.
Oh. Oh, boleh duit dah. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih buat yang berusaha Encik Kamal Zaman bin Hassan dan yang dihormati SAC Tuan Mit anak lelaki Emong atas kesudian menyempurnakan pelantikan Duta Saksiah itu tadi. Majlis juga merakamkan ucapan tahniah kepada saudari Sharifah Syazwani binti Syarif Abdul Hamid atas penganugerahan lantikan sebagai Duta Saksiah Negeri Kelantan bagi tahun 2023. Untuk itu dipersilakan saudari Sharifah Syazwani binti Syarif Abdul Hamid selaku Duta Saksiah Negeri Kelantan untuk menyampaikan mesej Duta Saksiah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Yang dihormati Assistant Commissioner of Police Tuan Mit anak lelaki Emong, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IBK Kelantan, yang berusaha Encik Kamal Zaman bin Hassan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid JPN Kelantan, yang dihormati Superintendent Muhammad Hamizi bin Abdullah, Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IBK Kelantan, yang dihormati Superintendent Muhammad Haji bin Hasbullah, Ketua Polis Daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah, yang berusaha Muhammad Zaidi bin Muhammad Zaid, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid PPD Tanah Merah, yang berusaha Tuan Haji Mazlan bin Ishak, Tuan Pengetua SMK Dato' Mahmud Paduka Raja 1, yang dihormati barisan pegawai-pegawai PDRM daripada Ibu Pejabat Polis Negeri Kelantan dan Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah, yang berusaha barisan pegawai dari Pejabat Pendidikan Negeri Kelantan, Wakil Majlis Pengetua Sekolah Menengah, Wakil Persatuan Guru Besar, Wakil Yayasan Pencegahan Jenayah, Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Wakil Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta, Wakil-wakil NGO, Barisan Bertakbir dan guru-guru sekolah SMK Dato' Mahmud Paduka Raja 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat hadirin hadirat yang sudi melabangkan masa. Ribuan terima kasih ingin saya ucapkan kepada para pentadbir dan guru-guru kerana memilih saya sebagai Duta Saksiah Pembangkit Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peningkat tahun 2023. Oh. Maafkan saya. 万分感谢致全体老师推举我成为2023年品行品格的大使。Thank you for all the teachers for choosing me as the Duta Saksiah Pembangkit Pembentukan Karakter Karamah Insaniah for the year 2023. Sehubungan dengan itu, selaku Duta Saksiah pada tahun 2023, saya akan menyampaikan dua pesanan khidmat masyarakat yang ingin disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama berkaitan dengan gangguan seksual. Kawan-kawan, dalam masyarakat kita, gangguan seksual adalah satu realiti yang tidak boleh diabaikan. Setiap individu berhak merasa selamat dan dihormati tanpa menghadapi ancaman ataupun perlakuan seksual yang tidak diingini. Gangguan seksual merosakkan kepercayaan diri, menjejaskan kesihatan mental dan boleh membawa kepada trauma seumur hidup. Kedua, kita perlu bersama-sama membentuk masyarakat yang mengutamakan keadilan
dan keselamatan. Oleh itu, ayolah kita semua, mari kita tingkatkan kesedaran tentang isu gangguan seksual dan berikan sokongan kepada mangsa untuk melaporkan kes tersebut. Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama-sama untuk menjauhkan diri daripada budaya yang membenarkan gangguan seksual. Yang ketiga, sekiranya anda adalah seorang yang anda kenali menjadi mangsa gangguan seksual, jangan berdiam diri. Minta bantuan daripada pihak berkuasa, terutamanya PDRN, organisasi sokongan ataupun keluarga. Kita semua boleh berperanan untuk menghentikan gangguan seksual dan membina masyarakat yang selamat dan berkeadilan. Sehubungan itu, mari kita sama-sama melindungi hak asasi setiap individu. 让我们一起来保护每个人的基本权利吧。Baiklah, hadirin hadirat sekalian, usaha khidmat masyarakat yang kedua iaitu berkaitan dengan buli. Tahukah anda apakah itu buli? Buli adalah masalah serius dalam masyarakat kita. Buli tidak hanya merosakkan individu yang terlibat tetapi juga memberi impak negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Setiap tindakan buli meninggalkan kesan yang mendalam pada mangsa, meningkatkan risiko masalah kesihatan mental dan boleh mengakibatkan peningkatan kadar ketidakhadiran ke sekolah. Kedua, kita semua memiliki tanggungjawab untuk menghentikan buli. Ayolah mari sama-sama kita membentuk masyarakat yang menggalakkan kebaikan, menghormati perbezaan dan memberi sokongan sesama insan. Jika kita menyaksikan atau mengetahui tentang sebarang kejadian buli di sekolah ataupun asrama, jangan berdiam diri. Laporkan kepada guru tentang tindakan awal untuk membantu mangsa dengan memberikan sokongan moral. Oleh itu, marilah kita bersatu hati bertindak sebagai masyarakat yang prihatin supaya kita bebas daripada buli. Sekecil-kecil tindakan kita boleh menghalang buli daripada terus berleluasa. Oleh itu, hentikanlah buli sekarang. Sekian sahaja daripada saya. Saya harap dengan menjadi duta sahsiah pada tahun 2023, ini dapat mendorong kita semua untuk menjadi pemangkin pembentukan karakter karamah insannya dalam rakan-rakan dalam diri kita semua. Oleh sebab itu, kita perlulah menjadi seorang murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik dan juga menjadi seorang murid yang cemerlang dari segi sahsiah. Sekian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Sharifah Syazwani binti Syahid Abdul Hamid, Duta Sahsiah Negeri Kelantan 2023 atas titipan pesanan itu tadi. Semua guru turut dijemput untuk sesi penggambaran.